طب نبوي طب نبوي. Hadirlah sebuah rasa dari keinsafan dosa, langit pun terbuka, bintang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita di TV Harba. Baik, pasti semua akan rasa hairan lah bagaimana pula Rahida binti Ibrahim boleh berada di sini ya. Okey, tak apa. Saya berada di sini kerana saya ingin berkongsi pengalaman saya merawat anak sulung saya Muhammad yang patah tangan. Ini adalah kerana akhir-akhir ini saya melihat ramai banyak kasus, sebab kata orang Indonesia kasus ya, ataupun banyak kes patah tangan. Anak jatuh patah tangan, keluarga kita aksiden, terlalu mudah ya. Zaman sekarang ni jatuh sikit pun boleh patah tangan. Terlalu mudah sangat patah tangan ni. Jadi di sini saya ingin berkongsi pengalaman saya lah. Kemungkinan besar cara saya ni berbeza ya daripada herbalis lain. Kerana saya faham yang menonton ini sendiri ramai herbalis hebat sebelum saya. Saya pun herbalis juga ya. Okey. Cuma inilah pengalaman saya merawat anak sulung saya. Baik, ini adalah herba-herba, barisan herba-herba yang saya gunakan termasuk minumannya. Pada bulan 2 yang lepas, bulan Februari ya, anak saya yang sulung jatuh motor akibat motornya dilanggar dari belakang lah. Jadi dia jatuh, macam saya katalah anak zaman sekarang jatuh, patah tangan. Patah tangan, saya pergi ke hospital ketika itu belum subuh lagi. Memang dengan terkejut belum subuh tu, terkejut lagi. Tengok anak kita duduk atas kursi roda dengan luka yang parah juga lukanya, tersiat kulitnya. Kemudian saya lihat tangan dia dah pakai andu. Saya lihat pakai andu ni, saya kata Allah, dia patah ke? Sebab saya sendiri dulu pun patah juga di sini. Tulang selangkau saya sini kan. Jadi saya pergi kat dia, saya tanya dengan doktor, katanya patah. Selepas di x-ray semua, saya dapat tahu patah di 3 bahagian, iaitu di bawah ibu jarinya. Kalau bahasa Indonesianya ialah jempol ya, di bawah jempol ya. Tulang sini, tulang kecil sini dia patah. Tulang ni sangat penting nak menggerakkan jari-jari ni. Jadi patah juga di tulang sini dan juga di patah tulang sini. Maknanya 3 bahagian. Jadi doktor lepas perbincangan, doktor kata memandangkan anak saya ni bawah umur, dia tak bagi keluar lah. Katanya operasi harus dilakukan hari itu juga. Harus dilakukan pada hari itu juga. Tetapi disebabkan anak saya bawah umur, mereka perlukan tanda tangan saya kan. Jadi seperti kita seorang herbalis, memang kita telah menanamkan ya, kita dilatih dan kita telah menanam ke dalam jiwa kita. Jika ada keluarga kita yang sakit, kita akan cuba rawat dengan sealami yang boleh, insya-Allah. Tetapi di sini, maaf ya, mungkin ada doktor-doktor juga yang melihat, nurse-nurse, misi-misi. Saya tidak menolak perawatan sains ya. Sebab saya selalu berkata kepada, saya pun pernah mengajar juga, saya selalu beritahu pada student saya tidak pernah menolak perawatan sains. Di mana saya rasa sains dan herba ini, kalau kita gabungkan, Masya Allah, dia jadi sangat hebat. Kerana di mana kita perlukan perawatan sains seperti peralatan yang canggih ya, macam x-ray-nya, macam perawatan secara kita perawatan jawi kita menggunakan x-ray itu dalam bentuk diagnose ya. Kita gunakan herba untuk diagnose, kita ada diagnose saraf tapak tangan. Tetapi kalau macam sains, kita gunakan lebih nyata bendanya, di mana kita memang boleh nampak benda tu macam x-ray semua kan. Jadi di situ saya telah tekad ya, saya telah tanamkan di hati saya. Saya kata memang saya nak rawat dia secara alami. Tetapi seperti saya katakan tadi, kita masih memerlukan juga bahan-bahan mereka. Jadi saya beritahu pada diri saya akan tahan anak saya ya. Ini saya nak cerita pengalaman di mana mungkin boleh memberi idea dan juga orang kata untuk mana-mana keluarga yang ada patah tangan ya. Saya beritahu flow perjalanan hingga anak saya sembuh dalam masa sebulan.
Jadi bila berlaku benda tu, saya terus duduk diam-diam. Saya jadi macam tu ya. Bila dilanda musibah, sesuatu benda berlaku, saya tak akan terus berkata apa-apa. Saya akan diam, berselawat dan saya bertafakur seseorang dekat luar hospital. Saya duduk kat tepi tembok tu, saya duduk saya berfikir apakah langkah seterusnya. Kalau kita menangis-nangis, oh anak aku cedera apa semua, menangis-nangis, ianya tidak datangkan apa-apa kebaikan. Kan? Tidak ada, malah kita akan lebih panik dan kita terus menerima saja apa saja pandangan orang beri. Jadi saya duduk, saya berfikir. Apa yang saya buat ialah, saya kata saya akan biarkan anak saya duduk di hospital sampai maghrib. Kerana apa? Bila dia jatuh motor begitu, pastilah akan berlaku hentakan yang kuat. Na'udzubillah zalik, yang paling kita bimbang, hentakan di kepala, boleh juga hentakan di tubuhnya. Kita takut ada pendarahan di bahagian dalaman tubuhnya. Jadi saya tahan anak saya tu sehinggalah waktu maghrib. Waktu maghrib, doktor tu memang asal-asal datang jumpa saya, kata nak operation apa semua. Saya tak salahkan doktor ya. Tidak ada seorang perawat, doktor pun perawat macam kita. Dia pun tak nak juga memberikan kesan buruk pada pesakit dia. Kita dan doktor dah sama. Sama-sama perawat, mau lakukan terbaik untuk kita punya pesakit. Cuma saya cuba melengah-lengahkan apa yang doktor itu mahukan dari saya, iaitu tantangan saya untuk anak saya melakukan operasi. Jadi saya melengah-lengahkan dengan saya berkata lah, ini orang kata bohong sunat, tak tahu lah kan, Allah alam tak ada orang kot kan. Tapi bagi saya ketika tak salah lah bohong sunat kan. Saya kata tunggu kerana uncle anak saya ni pakar tulang, doktor pakar tulang yang berada di Indonesia. Saya ingat Indonesia je lah kan, tak kata tempat lain kan. Jadi saya kata bapa saudara dia, uncle dia kata tunggu, dia tengah meeting, dia akan berikan apa yang nak dibuat selepas ini. Jadi dalam proses lengah-lengah itu, niat saya nak tengok bila dia minum atau makan muntah tak. Okey, di sini para herbalis kena ingat ya, perawat ataupun kalau orang tu bukan perawat lah, ada juga nenek-nenek dalam ni yang menonton, ada juga ibu-ibu yang nak merawat anak yang bukan seorang herbalis, bukan seorang perawat. Bila ada anak kita, walaupun baby ke apa ke, jatuh dari tempat tinggi, apa yang kita perlu buat ialah kita urut belakang dia, bagi dia cool dulu. Kita bagi dia tenang. Kita bebel bila anak kita jatuh. Aku dah kata dah, jangan panjat. Jangan ya. Budak tu terkejut. Macam anak saya. Saya ketika tu bersama salah seorang staff tu lagi jugalah kan. Dia pun terkejut lah, saya tak marah-marah kan. Sebab dia terkejut. Kalau kita marah-marah, orang tengah terkejut kan. Jadi saya pergi kat dia, saya kata tak apa. Kita tenangkan dia. Apa yang saya buat ialah saya beri dia makan dan minum. Selepas seketika, bila dia dah bertenang, dia pun dah hilang terkejut dia, saya tengok aja. Bila sejak kala dia minum, dia makan, saya lihat reaksi dia. Adakah dia akan muntah? Jadi kalau ibu-ibu ni, anak jatuh dari katil ke, anak jatuh dari tempat tinggi kursi ke, tunggu sebentar, bila anak dah tenang, beri dia minum. Lihat, kalau lepas minum dia muntah, jangan teragak-agak, bawa segera ke hospital untuk di X-ray ya, untuk scan. Takut ada pendarahan di dalam. Jadi ketika itu saya lihat sampai ke petang, alhamdulillah anak saya tak ada, dia makan. Saya pun terkejut lah kan, dia makan habis, minum air pun habis. Saya kata alhamdulillah, doktor pun dah bawa scan perut, tekan perut semua clear. Dah scan di bahagian kepala, X-ray tulang, kecuali ada 3 bahagian yang patah. Jadi alhamdulillah rabbil alamin, anak saya patah di tangan sebelah kiri. Allah masih membantu dia kan, sebab dia menggunakan tangan kanan. Jadi apa yang saya buat ialah saya bertemu anak saya. Saya slow talk sebab kita tak boleh buat keputusan untuk pesakit. Kita kena tanya pesakit, kerana penyembuhan itu juga dengan izin Allah, dengan keyakinan pesakit. Kalau pesakit tak yakin, kita paksa dia, susah juga, kerana kesembuhan itu dengan izin Allah, dengan daripada akal fikiran dia sendiri, keyakinan dia. Apa yang kita fikirkan, itulah yang Allah akan berikan. Jadi saya duduk depan anak saya slow talk dengan anak saya. Apakah yang dia mahu? Saya beritahu keberangkalian, kalau kita buat begini, jadi begitu. Kalau kita buat begitu, akan jadi begini. Maknanya ada baik dan buruk. Kalau Allah izinkan, baik. Kalau Allah tak izinkan,
mungkin dari buruk akan jadi baik, baik jadi buruk, macam tu. Jadi saya kata dengan dia, bagaimana? Dia kata, Umi, abang ni belajar multimedia, akan banyak menyentuh barang-barang elektronik. Kalau masuk besi, ianya akan menjejaskan prestasi kerja abang nanti. Akan jadi kebas apa semua kan, sebab sudah berlaku kepada kawan dia. Jadi saya kata, macam mana kita balik, kita rawat sini? Ya, dia nak saya merawatnya. Alhamdulillah, saya gunakan, adalah tuntut sikit dengan doktor-doktor tu, saya bawa pulang. Pendek cerita, kita bawa pulang. Sesampai di rumah, saya terus telefon kawan saya yang juga seorang doktor, juga seorang nurse. Dia tak tahu ya, dia tak tahu anak saya tu patah tulang. Saya bertanya dari sudut pengetahuan saja. Saya kata, kalau seorang pesakit tu dia patah tulang, apakah yang akan berlaku di sepanjang proses penyembuhan tu? Jadi katanya, kalau patah tulang ni, kita kena pastikan dia tak demam. Dan kita pastikan tidak berlaku pembekakan. Tak kiralah pembekakan di bahagian patahnya ke, di bahagian lukanya ke, kerana bila dah bengkak tu maknanya dah jadi peradangan. Bila dah berlaku peradangan, dia demam, itu dah ada jangkitan virus. Bila dah kena jangkitan virus, jangkitan kuman, memang sedikit susah lah. Katanya, cuba elakkan benda tu berlaku. Kalau berlaku benda tu lah. Jadi saya terus terfikir, saya duduk diam-diam. Kalau begitu, apa yang kita perlukan ialah herba yang bersifat alami, antibiotik alami. Di situ saya nampak dua benda ni lah, ya. Dan kita memang sangat tahu ianya adalah perawatan untuk demam dijangkiti virus kan. Dia ni adalah antibiotik yang bersifat alami, ya, bersifat alami. Jadi bila dia pulang-pulang tu, saya tak terus berikan dia herba macam-macam sebab dia masih lagi terkejut. Ini adalah buah fikiran saya ya. Cara saya merawat. Jadi herbalis lain, mereka ada cara mereka sendiri. Jadi kalau kita jangan kata orang itu salah ke, orang ini betul ke, tak ya. Ini mengikut pengalaman saya sebagai seorang herbalis yang pernah buka pusat perawatan ya. Selalunya saya akan mulakan dengan dos yang tidak berat. Kerana pertama kita lihat adakah orang itu seorang pemakan herba. Kalau dia bukan seorang pemakan herba, kita tak boleh terus terkejar dengan herba yang berat. Ya, apa yang saya berikan pada peringkat awal ialah benda untuk mengelakkan dia demam dan untuk mengelakkan berlaku pembekakan. Itu ialah SC2 dan EP. Saya tambahkan juga dengan anti-rat. Oh, di sini tak ada anti-rat ya. Saya ni anti-rat. Anti-rat ni bukan sahaja dia untuk melawan bakteria, dia juga sebenarnya ya untuk saya boleh katakan dia adalah bersifat macam mana saya nak kata, dia boleh dia bersifat alami dalam bentuk painkiller kan, painkiller. Dan dia juga untuk tulang. Yang ramai orang tak tahu sebenarnya anti-rat ni bagus untuk tulang dan juga untuk saraf. Bila berlaku luka parah, jatuh, patah tulang, pasti akan menjejaskan saraf. Bila menjejaskan saraf itu yang berlaku sakit tu, benda ni tunjuk sana, benda ni sakit apa semua. Jadi saya berikan anti-rat. Anti-rat adalah painkiller untuk tulang. Untuk tulang ya. Okey, di sini kita boleh lihat dalam HPA ataupun HPA dalam bahasa Indonesia, kita ada beberapa herba yang bersifat painkiller alami mengikut sakit ya, mengikut sakit. Contohnya, kalau untuk saraf, dulu saya bila saya buat perawatan akupuntur, akupuncture untuk saraf, saya akan berikan pesakit tu mengkudu kerana ianya adalah painkiller untuk saraf ya. Jadi kalau untuk tulang pula, painkiller untuk tulang adalah anti-rat. Jadi kita perlu berikan dia anti-rat. Bila dia pulang-pulang, saya berikan dia, saya goncangkan 3 biji SC2 ni. Saya goncangkan dalam saya pakai botol ni juga ni. Betul, memang pakai botol ni. Saya keluarkan sedikit, saya buka kapsul SC2. Saya masukkan isinya dalam ni 3 biji dan saya goncang. Saya goncang sebanyak yang boleh, 300 kali pun boleh. Ataupun Tuan Haji pernah jual mak yang kita tekan zing, dia boleh pusing kan, itu pun boleh juga. Ataupun blender pun boleh. Cuma saya tak berapa galakkan blender kerana putaran tu dia besi.
dan dia tajam. Kerana hentakan yang tajam tu akan memusnahkan bahan aktif tu juga. Ya, kalau boleh hentakan tu bukan pisau. Kalau blender ni dia pisau. Jadi saya tak apa galakkan blender. Kalau dapat yang kita selalu buat yang tu aja ada jual dulu, tekan untuk buat kopi kan, bagi dia mix tu yang terbaik. Tu yang terbaik. Atau kita buat tangan 300 kali. Saya berikan dia minum itu pagi, tengah hari dan malam. Itu antibiotik dia. Ingat ya, SJ2 sebagai herbal antibiotik. Ingat, apa saja berkaitan dengan luka, apa yang berkaitan dengan demam, kita kena berikan SJ2. Ada orang kata dah beri antiret tak perlu berikan SJ2. Tak, bukan begitu. Walaupun masalah kulit, kalau orang masalah kulit kita berikan antiret, ya betul. Tapi ini pandangan saya, tak pandangan saya sebagai penulis ya. Memang betul. Tetapi kita tetap kena berikan satu herba yang bersifat antibiotik. Apakah antibiotik itu? Untuk meningkatkan kembali imuniti tubuh dia, untuk mengaktifkan tentera-tentera di dalam tubuh dia. Antibiotik itu akan membuatkan balik tentera-tentera baik dalam tubuh. Dalam tubuh kita kan ada tentera-tentera baik, tapi disebabkan faktor pollution, pencemaran dalam kehidupan persekitaran kita, jadi tentera-tentera dalam tubuh kita yang baik tu dia dah lemah. Ada yang mati, ada yang lemah. Jadi disebabkan itulah kita susah nak cover balik penyakit. Kesembuhan itu lambat dengan izin Allah. Apa yang kita kena buat ialah berikan satu benda untuk menguatkan kembali tentera di dalam tubuh pesakit itu. SC2 ataupun EP, embuh pagi spray. Ya, dua ni. Okey. Sekarang ni apa yang saya buat, orang kata kalau dah beli SC2 tak payahlah berikan embuh pagi spray. Tak. Saya berikan dua-dua. Di mana saya berikan SC2 dah 3 kali sehari, 3 kali 3 yang digoncang. EP pula saya berikan setiap waktu solat. Maknanya setiap kali azan saya suruh dia spray dalam mulut dia 3 kali. 3 kali. Ya. Okey, ini adalah dalam bentuk tindakan. Kemudian saya berikan juga minyak bubut. Minyak bubut tu saya sapu dekat luka-luka dia. Ya. Saya sapu dekat luka kaki tangan, memang sakit. Kita janganlah sapu macam tu. Ambil kapas, letak dekat kapas, kita tekak-tekak macam tu. Ataupun kita ambil minyak bubuk ni, kita biar dia menitis dekat luka, kemudian baru kita ambil kapas, kita tekan-tekan. Gunakan kapas yang bersih setiap kali membersihkan luka, kerana perlu benda yang bersih. Kebersihan, higienik tu perlu ketika merawat luka, ya. InsyaAllah kita punya minyak bubuk sendiri pun bersifat antiseptik, ya. Dia bersifat antiseptik yang boleh mempercepatkan luka, proses penyembuhan luka. Baik, selepas itu hari pertama saya berikan SJ2, saya berikan anti-rat. Anti-rat pun saya buat begitu, 2 biji pagi, 2 biji malam. Saya buka, saya bancuh dalam air, saya suruh dia minum. Bancuh, kita kacau lawan jam, ya. Lawan jam, selawat sikit, kemudian kita beri dia minum pagi dan malam. Cukup dah. Jadi bila sampai-sampai saya hanya berikan itu saja. Hari kedua baru saya berikan herba. SJ2 EP sama. Anti-rat pun masih cara yang sama, iaitu pagi dan malam. Cuma saya tambahkan. Kalau luka tadi saya letakkan minyak bubut, saya tambahkan dengan minyak gurun pula. Di mana minyak gurun tu saya tuang aja sebab dia sakit. Tengah sakit kan? Tengah sakit tak boleh diurut. Tak boleh diurut. Jadi saya tuang pelan-pelan, tuang. Saya ambil kapas, saya tekak macam tu. Lumurkan sebanyak yang boleh di kawasan itu. Sebaiknya kalau luka janganlah pergi rendam air panas. Jangan direndam air panas. Luka tu dah sakit, berdenyut. Pergi rendam air panas, tuang minyak panas. Oh, sakit tu. Jangan ya. Jadi kalau ini boleh, minyak gurun ni kita ambil gelas, tuang air panas. Bukanlah, pernahlah satu pesan saya kata, dia kata, "Kak, macam mana tu kita nak bagi minyak tu panas? Kita tuang macam tu." Oh, bukan. Kita letak air panas menggelegak tu dalam gelas. Kemudian kita masukkan botol ni. Botol ni kita masukkan, kita biar dia rendam sekejap. Kita tuang sikit dekat tangan kita, agak-agak dia panas-panas yang kita boleh tahan. Kita tuangkanlah. Kenapa harus kita hangatkan dia?
supaya dia lebih cepat menyerap ke dalam, menyerap ke tulang lebih cepat ya. Jadi saya pun buatlah, saya buat sapu semua. Kemudian saya dah mula hari kedua, saya dah mula memberikan herba. Di mana saya berikan juga herba yang ini memang dah confirm ya. Yang ini saya berikan HGH2. Baru-baru ni saya lihat ya, ada budak patah datang jumpa Tuan Haji. Katanya anak cucunya ke anak ke patah dibawa, Tuan Haji hanya berikan ni je, HGH2 ya. Tapi hari tu saya berikan banyak kerana ada patahnya memang berat lah kan, patahnya memang berat dan kemudian luka yang banyak. Saya mohon anak saya Muhammad spray 3 kali sehari, pagi, tengah hari dan malam ketika perut kosong. 7 kali spray di bawah lidah ya, di bawah lidah. Okey, ini selesai ya. Okey, sekarang ni saya berikan pula herba untuk tulang. Okey, kita berikan herba untuk meningkatkan imuniti dulu. Nah ni kalau kita berikan herba untuk tulang lah, inilah itulah, tetapi kita tak berikan herba untuk meningkatkan imuniti. Dia dah jatuh, dia dah ditimpa kemalangan, semangat dia dah hilang separuh, terkejut, ketakutan, kesakitan, pasti imuniti badan akan menurun. Bila imuniti badan menurun, senang dijangkiti dengan virus, senang berlaku kemurungan, senang dia rasa sedih, senang dia akan bertambah sakit, demam dan macam-macam lah. Jadi apa yang saya buat, saya tingkatkan imuniti tubuh badan dia dengan menguatkan darah dia, iaitu saya berikan dia Spirulina Roselle untuk menguatkan ni sebagai pemangkinnya, untuk cukupkan sebab herba ni dia perlukan albumin ya, untuk herba ini berfungsi dengan lebih baik. Saya tambahkan dengan kapsul haruan 3 ni ya. Saya berikan dos yang tinggi. Sebab hari pertama saya tak kacau dengan herba, hari kedua baru saya kacau dengan herba kan. Saya berikan hari pertama 5 kali 3, 5 pagi spirulina, 5 tengah hari spirulina, 5 malam spirulina, 5 biji lah maksud saya ya. Kemudian Roselle saya berikan 3 kali 3. Kenapa? Sebab dia perlukan vitamin C untuk penyerapan herba. Kalau tubuh ni tak ada vitamin C, susah juga herba tu nak diserap ke dalam tubuh. Kenapa? Pastinya dia dah jatuh, accident, sakit, menangis. Saya tengok anak saya menangis kan, meleleh mata dia, menangis kesakitan. Jadi saya tahu ketika itu memang vitamin C dia dah musnah, hancur kan, dah musnah. Jadi saya berikan ni, saya berikan mula-mula saya berikan 5 kali 3 juga Roselle, 5 pagi, 5 tengah hari, 5 malam. Tingkatkan imuniti tubuh dia, vitamin C dalam badan dia. Kemudian yang kapsul haruan saya beri 3 kali 3 je, 3 pagi, 3 hari, 3 tengah hari, 3 malam. Kemudian untuk kita sedia maklum herbalis dari kuliah Tuan Haji ya, daripada kuliah Tuan Haji Ismail bin Ahmad, moringa adalah terbaik untuk tulang. Kalsium dia berganda-ganda, 13 kali ganda daripada susu lembu. Jadi kita berikan ini. Saya berikan moringa juga. Moringa pun saya beri dos tinggi. Peringkat awal saya berikan dos tinggi ya, 5 kali 3. Dia macam kita berikan daun saja. Kita macam berikan daun ya. 5 kali 3, 5 kali, kecuali yang kapsul haruan ni saya bagi 3 kali 3. Baik, sekarang ni itu dah selesai bab supaya dia jangan demam, betul tak? Tapi kita terfikir tak, macam mana kita nak elakkan tidak berlaku pembekakan, tidak berlaku masuk angin. Pembekakan tu bila dah berlaku, angin akan masuk, betul tak? Angin akan masuk. Jadi apa yang kena nak buat ialah inilah herba dia ya. Kalau bahasa Indonesia tu HTA ya, HTA betul ya, HTA ataupun HTA, herba 7 angin. Herba 7 angin ni satu ialah bagi saya dia adalah herba magic, di mana semua jenis penyakit pun boleh ambil herba ni sebab dia sangat bagus. Dia adalah Juta, J-U-T-A, J untuk jantung, U untuk usus, T untuk tulang, A untuk angin. Jadi apa yang saya buat ialah satu mak ni ya, air 3 mak air, saya ambil 7 kapsul herba 7 angin yang dibuka, saya masukkan dalam tu. Jadi saya ambil periuk kecil, saya ambil air ni 1, 2, 3, maknanya 3 mak air ni, masukkan 3
di 7 kapsul, 7 biji kapsul herba 7 angin. Saya rebus dengan api yang sederhana. Rebus sampai daripada 3 mak ni tinggal 1 mak. Tinggal 1 mak. Ya, bila dah tinggal 1 mak, saya tuang ke dalam mak, biar dia mendap. Biar dia mendap sampai ke bawah. Tak perlulah minum depan dia. Minum air yang atas dia je, yang atas tu. Jadi saya mohon anak saya minum tu. Minta maaf ya, ada sedikit saya nak betulkan. Bila anak saya sampai ke rumah, bukan aja embun pagi dengan SJ2 ni saya berikan dengan anti-rat, saya berikan dengan ini juga, untuk elakkan angin masuk. Sebab ingat ya, bila jatuh macam tu, luka macam tu, patah macam tu, inilah nombor 1. Bukannya 2 ni. Ini supaya angin tak masuk. Jangan bagi angin tu masuk. Angin awal tu kalau masuk, tu yang angin jahat tu, dia masuk, dia akan buat sakit demam, bengkak macam-macam. Ya, boleh sampai apa ni. Jadi saya berikan ni. Jadi saya rebus sebelum diminum. Saya buat 3 kali. Pagi, tengah hari dan malam sebelum tidur. Maknanya 7 kali 3. 7 pagi, 7 tengah hari, 7 malam. Buat begitu sehingga sebulan. Jadi saya tambahkan juga gamat emas, ya. Gamat emas ni sebab dia dah stres semua, jadi saya bimbang tekanan darah dia naik, dan dia juga mempercepatkan healing proses untuk luka. Ini memang saya fokuskan ke luka lah, ya, gamat ni. Jadi memang betul, anak saya tu, doktor kata, ini doktor kata lah kan, janganlah marah-marah doktor-doktor no, janganlah marah-marah. Jadi saya sebutlah doktor kata kat saya. Dia kata kalau anak saya ni tak dioperasi segera, tangan dia akan mengecut sebelah, kemungkinan keberangkalian dia, ataupun jari dia tak boleh gerak, ya, atau tangan dia sendiri pun tak bebas bergerak. Jadi saya kata na'udzubillah min zalik. Saya cuba rawat dengan izin Allah, saya yakin pada Allah, saya buat. Alhamdulillah, dengan herba-herba ni semua 2 minggu tiba-tiba dia kata, saya tengok luka-luka dia dah baik. Dalam masa 2 minggu, jari-jari dia dah boleh bergerak. Dia panggil saya, Umi, Umi, Umi. Wah, saya berlari lah. Anak kita kan sakit kan, dia cakap Umi, Umi, Umi. Saya pun berlari. Saya kata kenapa? Kenapa? Katanya jari dia dah boleh bergerak 2 minggu. Seminggu lebih, nak dekat 2 minggu dah boleh bergerak. Alhamdulillah, saya kata saya buat sujud syukur, ya. Sebab anak lah, katakan kan, pesakit tu anak kan, dah boleh gerak. Jadi yang paling mengejutkan saya tu, penyembuhan itu berlaku dalam masa sebulan. Dengan izin Allah, masa tu dah nak dekat-dekat sebulan. Selalu bila dia mandi, 2 minggu dia dah minta mandi. Bila dia mandi, dia akan buka. Dia akan tanggal, ya, simin tu dia akan buka. Sekarang ni kalau simin kita boleh buka-buka, boleh tarik keluar. Dia tarik keluar, dia mandi. Tapi lepas mandi, lap, letak minyak, dia sarung balik, kemudian dia pakai balik. Hampir nak sebulan, dia tak pakai lagi dah. Saya terkejut. Saya kata, kenapa tak pakai ni? Dia kata, dah boleh. Dia buat macam ni. Tunggu dia angkat tangan dia tinggi-tinggi, saya ambil gambar. Alhamdulillah, dengan izin Allah, sebulan sembuh, jari dia dah boleh fungsi kembali. Alhamdulillah lah. Cuma memang betul, ya. Sesekali, sekarang ni dah berapa bulan, bulan 2, sekarang dah bulan 8, dah 6 bulan. Dia kata sesekali ada juga, dia kata rasa macam kebas macam itu. Bila macam tu, saya akan berikan segera anti-rat herba 7 angin. Saya goncang. Jadi anak saya, minuman dia ketika tu, saya tak berikan dia minuman yang biasa-biasa, teh ke apa ke tak. Pagi saya berikan dia, waktu solat subuh tu, saya suruh minum kopi lagi supaya dia segar. Ianya juga ada tongkat angin untuk tulang. Saya berikan dia Radi IQ, ianya juga bagus untuk tulang, juga untuk minda, ya, untuk minda supaya dia cool, dia bertenang. Tapi memang betul lah, saya nampak anak saya tenang. Dia tak ada menangis, tak ada apa, tak ada mengeluh. Dia tenang-tenang, relax. Saya rasa macam saya pula yang patah tulang. Sebab kita yang jadi macam nervous, bangun pagi terus tengok dia okey ke tak okey, kita tanya. Sampai dia kata, Umi cool lah, Umi relax lah Umi, abang okey lah, dia kata. Kita pula macam nak kena makan herba tenang-tenang tu kan. Jadi, dan saya berikan dia collagen. Ingat tau, kalau ada patah tulang ni, apa je patah, jangan tinggalkan collagen. Saya beri collagen ni tak salah saya 2 kali sehari. Malam sebelum tidur, ya, malam sebelum tidur saya berikan, tengah hari pun saya berikan. Sebab yang ini saya berikan satu seceh je. Petang kadang-kadang saya berikan juga kopi, ya. Yang ini saya berikan 2 kali. Memang saya berikan 2 kali. Jadi insya-Allah, saya rasa saya dah sebut semua herba-herba ni, saya dah sebutlah kan. Dan pantang, ya, pantang. Buat sementara waktu, elakkan dia makan apa sahaja
tumbuhan, ini saya ya, cara saya, tumbuhan yang menjalar, buah-buahan yang menjalar, ya. Dan jangan berikan dia makan ikan yang banyak tulang, bisa nanti dia nyunyut. Jadi memang saya jaga pantang. Saya memang kalau merawat pesakit, saya akan jaga buat pantang, ya. Kalau nak bagi ayam, kami memang tak makan ayam suntik kan, saya berikan ayam organik. Jadi itulah yang saya nak beritahu. Kalau boleh pesakit jangan perut kosong, jangan bagi angin masuk. Apa yang saya nak cakap, bila kita merawat seorang pesakit, kita lihat ya apakah herba yang mula-mula kita kena berikan. Contohnya kalau patah tulang, luka, okey, bila patah tulang pastikan angin tak masuk. Kita pastikan jangan ada angin tak masuk, jangan ada pembekakan, pastikan tak demam. Kalau kita ada cek, kan sekarang ni kan COVID, kena ada termometer tu yang cek temperature tu kan. Cek, jangan bagi dia demam. Saya masa tu pakai tangan lah, tangan ibu kan. Demam tak? Tak. Kita kena selalu berkomunikasi dengan pesakit. Apa dia rasa hari ini? Ada rasa demam tak? Mimpi? Mimpi saya nak cakap. Pesakit ni kita kena tanya, dia ada mimpi-mimpi tak? Sebab pesakit yang mimpi buruk, katalah malam tu saya kata, malam tadi mimpi tak ada. Mimpi apa? Mimpi buruk ke mimpi baik? Mimpi baik. Mimpi berjalan pun okey, bagus. Tapi kalau dia kata mimpi buruk, mimpi dia berlari, dia kejar orang lah, mimpi ini, mimpi itu, maknanya pesakit itu sedang peradangan. Tubuh dia panas. Bila dia tubuh panas, darah bergerak laju, dia tak akan tenteram ketika tidur, dia akan mimpi yang buruk. Mimpi buruk menandakan pesakit itu sedang berlaku peradangan. Jadi maknanya dia nak demam lah. Cepat-cepat tingkatkanlah herba-herba untuk mengelakkan demam, iaitu berikan dia antibiotik alami. Antibiotik alami, ya. Okey. Saya rasa saya haraplah ya, saya harap penjelasan dan pengalaman saya merawat anak sulung saya Muhammad dapat memberi sedikit sebanyak orang kata ilmu untuk para herbalis. Tak semestinya herbalis, ibu bapa yang nak merawat anak yang jatuh ke patah ke apa ke dalam keluarga, dapat sedikit sebanyak memberikan buah fikiran bagaimana cara nak merawat nanti, ya. Okey, saya nak tutup lah ya kuliah hari ini. Cuma saya nak katakan esok masih ada lagi kuliah yang kita, kuliah baru sekarang ni, bukan lagi TV Pak Haji ya. Ianya dikenal dengan nama TV Herba. InsyaAllah besok akan ada yang lebih bagus lagi daripada herba-herba lain juga mungkin ya. Okey, di sini saya nak tutup lah ya. Semoga kita akan mendapat sedikit sebanyak daripada ilmu saya ni yang membantu semua orang di luar sana, dan saya harap ianya memberi kebaikan lah juga lah ya. Yang baik itu daripada saya, yang baik itu daripada Allah, yang buruk daripada saya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.